أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sahibul Fadilah, Tuan Imam merangkap pengurusi majlis pada tengah hari ini, yang saya hormati pengurusi Masjid Ibn Salam, Kampung Pengkalan Peguh Lahad, sahabat saya yang berbahagia Dr. Haji Ahmad Husni bin Husan, Ahli Majlis Fatwa Majlis Agama Islam Negeri Perak, juga Timbalan Pengurusi, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Wahab bin Darmawi, penolong daftar perkahwinan, perceraian, jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, Tok Imam, seterusnya pegawai-pegawai masjid serta ahli jemaah, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Pada tengah hari ini saya suka sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat ringkas. Hadis yang disebut di dalam satu kitab, iaitu hadis 40. Hadis kisahnya berbunyi sekira-kira, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Aku di sini yakni Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab dianggap sigharus sahabah, sahabat-sahabat kecil. Maknanya Nabi tua, dia budak lagi, tapi banyak merawikan hadis daripada Rasulullah SAW. Bila Nabi pegang dengan tangannya yang mulia, maknanya jarak tu jarak dekat. Nabi pandang kepada mukanya dan Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah hidup kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang bermusafir. Kalimah amat pendek, Nabi sebut macam tu sahaja nasihat kepada anak muda. Soalannya, kalau kita tengok, ia berbekas dalam hati anak muda dan diingat, dibawa sampai ke akhir hayat. Itulah kaedah pedagogi yang amat berkesan. Kerana manusia ini, selain daripada ilmu, selain daripada teknologi high-tech, tapi manusia di akhir zaman dia gersang dengan high touch, sentuhan jiwa, kalbu, perasaan. Yang ini tidak dibicarakan kecuali hanya kemodenan, kehebatan, gadget terkini dan seumpamanya. Tapi Nabi tidak. Nabi datang, Nabi buat macam itu. Ini amat berkesan dan berbekas dalam hati sanubari Abdullah ibn Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan dengan menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang dalam berkelana, bermusafir. Kita dalam hidup kita ni, kalau nak bahagi manusia dalam bab cara hidup ni, ada 4. Yang pertama, kita ambil hadis tadi, orang asing. Apa makna orang asing? Dia bukan warga negara, dia daripada negara lain, mari menumpang negara, sesebuah negara untuk nak meraih rezeki sedikit dan menanggung keluarga. Tempoh masa yang sesuai, akhirnya dia pulang. Sebab bukan negeri dia. Itu biasa kita tengok orang asing.
Anak-anak kita yang pernah berkelana belajar di sebelah barat ataupun di sebelah Arab sebagai contoh, dia duduklah di Jordan sebagai contoh, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ia orang asing. Walaupun dia boleh cerita kemewahan, keseronokan hidup di tempat sana, pergi mari, buah anggurnya murah, makanan nasi Arabnya murah, sedap seumpamanya, tapi dia tetap orang asing. Apa makna bila orang asing? Dia akan ingat negeri dia, dia akan kata nak pulang, nak balik. Sahabat saya duduk Mesir hampir 30 tahun, tuan-tuan. Kalau saya pergi, saya tanya, ada 2 orang, bila nak balik? Tak ni, nak balik juga kata saya. Tapi sedar tak sedar 30 tahun dah cari makan dah sana. Sebab orang asing, dia akan nak balik negeri dia. Atau orang musafir. Musafir ni maknanya kita sama ada dalam negara atau luar negara. Biasanya akan ambil masa yang pendek. Kita pergi ke Turki musafir, kita pergi ke Mekah, Madinah, kita pergi ke barat, selepas minggu, 2 minggu, 3 minggu, kita balik je. Musafir. Saya datang ke sini, saya sebagai musafir, saya tak ingat saya nak akan duduk sini. Walaupun saya tahu sini restorannya sedap, makannya sedap. Kalau boleh, suruh Tok Imam, jawatan kuasa masjid, berilah saya untuk 20 hari duduk sini. Tak. Habis tugas saya tu nak balik. Sebab sifat musafir seperti itu. Tetapi ada 2 lagi. Pertama yang dipanggil sebagai mustautin. Mustautin ni macam tuan-tuan duduk sini, kekal duduk sini, rumah sini, anak bini di sini, kubur pun ada dah sini, nampak semua sekali, kira tak pindah tu. Mustautin. Kedua dipanggil mukim. Mukim ni dia duduk dalam tempoh tertentu. Contohnya, dia bertugas sebagai polis, duduk bala polis kawasan Ipoh sebelah sini. Jadi ada bala polis, sewalah rumah. Tapi tanya dia, tuang berapa lama dah? Tak lama, baru 8 tahun. Terpaksalah sebab dia bertugas sini. Tapi rumah beli dah rumah dekat dengan Tangkak Johor tu masa tu. Ingat nak duduk sana lah. Maknanya dia duduk sini dipanggil mukim. Dua-dua ni, mustautin dan mukim, adalah keadaan duduk yang amat selesa. Rumah kita, tempat kita, jatuh bangun kita, anak kita pun rasa macam tu. Tetapi tuan-tuan, bila Nabi khutbahkan kepada Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab yang masih kecil itu, Nabi cakap, di dunia ini kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang bermusafir. Kenapa? Kerana orang asing ni kewaspadaan dia tinggi. Tuan-tuan tak usah cakap banyak, tuan-tuan pergi Singapura je. Lepas sahaja jambatan Tambak Johor tu, peraturan buang sampah 3,000 ataupun 1,000 dolar, kita termenung. Kampung kita sampah tak usah kira, biasa je kulit pisang makan, selamba, relax berada. Tapi sana bimbang, kita pun rasa takut dah. Kita rasa kita dikawal, kita rasa kita diundang-undangkan, kita rasa kita dikonongkan. Jadi kita tak boleh nak gerak dengan bebas, rasa takut. Ini orang asing, pasport kena bawa sentiasa, pasport jangan expire, jangan hak mati dah. So umpamanya kena jaga semua sebab orang asing. Jadi tahap kewaspadaan tu cukup tinggi. Sama juga orang musafir, dia tinggal beg dia, nak patah balik dulu, nak ambil. Sebab dia musafir. Bila musafir ni, dia tidak sama seperti mana dia hidup kampung dia. Jadinya tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut, jadilah kamu seperti orang asing ataupun orang musafir, apa makna? Maknanya di situ, dunia adalah pelayaran. Walaupun kita duduk kampung kita ni, sebelum saya datang ke sini sebagai contoh, 5 tahun dulu, hari Jumaat,
Berapa ramai jemaah kita yang ada sekarang ni sudah ada dalam kubur dah? Ramai tak? Ramai. Kenapa? Kerana ini bukan tempat kita. Nabi pasak kepada budak, tak macam kita duk pasak ke anak-anak kita. Mak, hang belajar sungguh, nanti hang dapat belajar, dapat berjaya, dapat masuk universiti, dapat gaji besar, dapat kerja besar, boleh menikah dengan anak orang kaya, orang yang sedap, lepas tu boleh bina, boleh beli kereta baru, boleh ni, hidup pun senang. Mak, kita setakat tu, setakat dunia 60, 70 tahun, 80 tahun. Tapi Nabi tidak, sampai akhirat. Dan ini adalah gelanggang untuk beribadah. Jadi Nabi sebut confident ya, budak lagi. Bila dipasak macam itu, dia punya worldview dia jauh. Dia punya sasaran dan dia punya hadaf matlamat tu jauh. Dia punya kehidupannya, visinya jauh. Di mana nak dapat syurga Allah, nak selamat neraka Allah, nak selesai di padang mahsyar, nak ditimbang dengan timbalan amalan baik yang banyak-banyak. Semuanya laju lagi lebih merentasi dunia sampai ke akhirat. Hebat orang macam ni. Nabi sebut macam tu. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Kamu jadilah hidup di dunia ni seperti orang asing atau abiru sabil. Tuan-tuan, hendak tak hendak kita bertarung dengan masa. Masa kita tidak lama. Ada orang tu 60 tahun, ada orang tu 70 tahun, ada orang tu 80 tahun, tapi tak kurang 20 tahun, tak kurang 30 tahun. Ada yang kurang daripada itu, ramai. Ini masa. Jadi manusia kehidupannya bergantung pada masa. Apa kita nak buat daripada masa ni? Masa ni lah kita kena bijak. Kita kena ambil peluang masa kita hidup. Sekarang kita nak menuju Ramadan Al-Mubarak. Bila nak tuju pada Ramadan Al-Mubarak, maka kita kena fikir apa yang kita nak hasilkan pada Ramadan Al-Mubarak. Bagaimana kita nak tambah lagi nilai ibadat kita. Tak sampai sebulan dah, sebab hari ni satu dah. Jadi inilah yang kita kena fikir. Tuan-tuan, kalaulah Nabi cakap kepada kita, Nabi ceramah kepada kita, Nabi kata kat kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Apa maksud, apa yang kita nak buat? Apa maksud hadis Nabi ni? Makanya Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, setiap kali dia baca hadis ni kepada murid-muridnya, kepada yang merawikan hadis ni daripadanya, dia tambah. Selepas tu dia kata apa? Iza amsaita fala tantaziris sabah, wa iza asbahta fala tantaziril masa, wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ini kata siapa? Kata Abdullah ibn Umar untuk mengkhulasahkan atau membuat satu resolusi pahamannya berkenaan hadis Nabi, hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Apa dia? Pertama, dia akan kata, apabila kamu pada waktu petang, maka jangan bertangguh kepada waktu pagi. Petang ada haknya. Bila kita abaikan saja petang, kita nak tunggu kepada waktu pagi pula buat, kita tak tahu esok kita sibuk, kita sakit perut, keluarga kita susah, kita perlu bantuan, kawan kita minta bantuan kita. Jadi target asal yang kita dipeluangkan masa tersebut kita abaikan, akhirnya lagi teranjak.
Inilah kita membazir masa, tak kala dipeluangkan kita biar. Apabila kamu waktu pagi, jangan bertangguh waktu petang. Sebab setiap itu ada masanya, ada tujuannya, ada kedudukannya yang sepatutnya kita settle, yang sepatutnya kita selesaikan. Ambillah masa hidupmu, masa sihatmu sebelum kamu sakit. Ambillah masa hidupmu sebelum kamu mati. Bila sebut ambil, kita kena buat peluang. Alhamdulillah, saya tengok sahabat-sahabat kita semua di sini berada dalam Zoom selesa. Cuma yang kita bimbang, bila kita berada dalam Zoom selesa, jangan hanyut. Kadang-kadang bila kita tidak akan rasa seronok, melainkan apabila kita kiaskan pada tempat lain. Tak payahlah kalau kita ambil zaman sekarang, kalau kita diberi peluang dengan tiket percuma dan bayaran RM1,000 sehari, RM1,000 sehari, banyak tu, untuk duduk di Ukraine sekejap. Ukraine, duduk ke bandar Kiev, ibu negara Ukraine. Sanggup tak? Saya sanggup, Ustaz. Awak tak baca buku ke? Tak baca berita ke? Tak baca ni. Sekarang ni perang sangat, tuan-tuan. Peluru tu bukan peluru pistol pom gitu. Ni tak tahu color ni. Satu hari $15 bilion, 15 bilion pound. Dekat 45, 3 hari saja 45 bilion pound. Sama banyak dengan belanjawan Malaysia dah. Itu dah masuk belanjawan tambahan ni berapa hari dah. Tak berani, tuan-tuan. Tak berani. Jadi kita aman di sini, alhamdulillah. Maksud saya, ambil peluang. Masa aman ini, masa selesa ni, rasa lapar ada kedai, boleh minum. Yalah, kita makan bukanlah banyak sangat pun. Boleh roti canai, roti telur, makan tengah hari sikit. Tak boleh roti, boleh apa yang sepatutnya, kita akan rasa selesa. Itu saja kita nak. Jadi ambil waktu hidupmu sebelum kamu mati. Waktu sehat, masa ni nak kita guna betul-betul. Guna kita semayang, kita imarahkan masjid kampung kita ni. Kita canakan masjid, kita prihatinkan masjid kita ni. Kita susung atur betul-betul supaya masjid kampung kita ini sentiasa mendapat keberkatan, pengimarahan dengan sebenar. Ambil masa, tuan-tuan. Ini ingatan, bukan kepada tuan-tuan. Bila saya ceramah ni, saya selalu tujukan pada diri saya. Kalau orang tanya saya apa perkara yang awak rasa paling rugi, saya akan jawab yang paling saya rugi adalah berlakunya pembaziran masa dalam hidup saya. Saya tak nak perkara ini juga kita biarkan. Ni peluang kita. Ambillah. Tuan-tuan baca Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz peretah 2 tahun je, tak cukup satu pilihan raya, satu penggal pun, tapi menghasilkan kejayaan luar biasa. Good governance, dakwah tersebar, sistem pentadbiran kemas. Orang miskin pun payah nak cari, zakat ditebarkan banyak. Kita dengan anak kita pernah nasihatkan anak kita setiap hari ataupun tak. Imam Al-Ghazali sebut dalam Ayyuhal Walad, saya corekkan nasihat saya pada anak, ibarat kita kepada anak kita macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, kita kena tengok dalam buku macam mana Rasulullah hebat, kita nak zahirkannya. Dan yang saya rasa paling penting, masa peliharalah. Kita kena ada quality times, kita kena ada time management, kita kena buat betul-betul supaya masjid kita, kampung kita, taman kita, daerah kita, keluarga kita, bahkan diri kita menjadi golongan yang cerdik dan celek kepada masa. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua.
Hadis yang saya bacakan tadi jelas menunjukkan kepada kita supaya kita jangan bertangguh, tapi ambillah peluang yang ada untuk mengisi sebanyak mungkin kebaikan agar ia termasuk dalam mizan hasanat kita pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.